yang dikasihi Saudara Abu Zarin, ahli Jatun Qasar yang menganjurkan program saudara-saudari pemuda-pemudi dimuliakan Allah dengan iman dan Islam. Pertamanya adalah kita merasakan tuntutan dan tanggungjawab atas diri kita untuk terus-menerus merafakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang sentiasa dan berterusan mengurniakan nikmat kepada kita. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allah kurniakan nikmat kepada kita dalam pelbagai sudut. Allah masih lagi pada petang begini kita masih lagi berada dalam suasana Islam. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ana rasa sangat beruntung dan gembira dapat hadir dalam program ini setelah 19 tahun tinggalkan bumi Inggris ni. Ana last kali dekat Leeds tahun Oktober 94 dan tak terfikir akan datang balik ke bumi Inggris ni. Ya. Ana pergi overseas selepas balik UK, pergi US, pergi Germany, tapi tidak di UK lah. Ya. Ana Rusdi bin Baharum berasal daripada Ipoh, Perak, berusia 58 tahun. Orang tua mungkin yang paling tua dalam bilik ni lah. Ana bersekolah di sekolah Anderson Ipoh, kemudian dapat ijazah teknologi mineral Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Lepas graduan, tugas sebagai research officer dan saintis di Pusat Penyelidikan Mineral Malaysia ke Ipoh. Kan ada satu saja pusat mineral research di Ipoh, depan sekolah Tunku Rahman. Ana sambung belajar tahun 88, 89 di Imperial College London dalam bidang engineering. Sambung belajar di University of Leeds, England dalam bidang merawat kaolin tercemar dengan bakteria. Masters tak habis sebab tak ada cuti, tak diberi cuti. PhD pun tak habis sebab tak diberi cuti. Jadi, datang belajar tapi tak ada pengijazahan. Tapi pengalaman di sini Masya Allah, Allah berikan satu yang sangat bermakna dalam hidup ini. Antara hidup yang terisi dengan waktu anak di England ni, sama ada anak dengan anak-anak muda dekat London ataupun dekat Leeds. Begitu juga pengisian yang anda dapat daripada ramai kawan-kawan Arab, pertama sekali masa dekat Leeds lah. Leeds tu ada Leeds Institute Middle Eastern Studies. Jadi ramai Arab soleh-soleh ni beri bimbingan. Dan Ana datang England ni bukan dapat PhD pun. Ana hajat dulu kalau Ana dapat jumpa orang soleh-soleh, dan Allah tunaikan. Oleh kerana tak sebut hajat Ana dapat PhD, Allah tak beri. Allah beri jumpa orang soleh. Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah. Kadang-kadang Ana cakap Alhamdulillah ni pula jadi kebudayaan dan kebiasaan orang Melayu. Alhamdulillah ni adalah mukaddimah kepada rungutan
Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, tapi belakang sakit. Letih. Jadi alhamdulillah kita dalam mukadimah kepada complaints. The opening of complaints kan. Kita lamenting umur ya. Sedangkan alhamdulillah Ustaz, Allah lah layak-layaknya. Sebenarnya bukan Allah layak-layaknya dipuji. Allah kata dialah yang terpuji. Karena alhamdulillahirabbil alamin bukan ayat perintah. Allah tetap terpuji walaupun orang tak puji dia. Itu maksud dia. Sebab tu antara perkataan Allah paling suka sekali kita sebut adalah mudah saja. Alhamdulillah. Without the complaining. Ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ana banyak sambung sikit. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Masyaallah. Dan alhamdulillah spring tahun ni the coldest in 50 years. Allah datangkan ana untuk tengok sejuk. Kalau panas ni siapa nak ada kan? Masyaallah. Ana apabila dapat jemputan Dr. Burhanuddin, ana keresahan. Pertamanya, kalau ana belanja duit ana datang, kalaulah apa yang ana sampaikan tak elok pun, belanja ana sendiri kan. Tiap-tiap kali apabila ana dijemput, walaupun di Malaysia, jemput di UTM ke jemput mana, kalau orang yang bayar ana rasa gelisah. Berbaloi tak apa yang dia belanjakan dengan apa yang anda sajikan. Tapi sebagaimana amalan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ana siapa yang belum kenal ana tak habis cerita lagi kan. Ana dah kahwin. Dan sebenarnya ramai orang ana cakap pada anak-anak yang dekat Malaysia, apabila kita cakap kita dah kahwin, orang gelak sebab of course dia dah kahwin. No, perkahwinan ni adalah ketentuan Allah. Ada orang Allah tidak temukan jodoh, bukan dia tak cari, bukan maksud Allah tak beri. Kehidupan ni adalah kehidupan yang Allah beri. Minta maaf doktor ya, ada orang Allah tak beri anak. Anak-anak yang nombor 2 kahwin lama, dah tak ada anak. Kami nak pujuk dia. Pujuk. Dr. Khairul, lambat dapat anak kata. Khairul UTM. Ada sahabat yang tak ada. Akhi Zainul Syam, nak bersara. Dia cukup susah nak cakap tentang didik anak. Sebab dia baru kata, entah mana ada anak. Cakap. Jadi life ni adalah, life tu sendiri adalah kurniaan Allah. Dan apa yang ada di dalamnya pun adalah apa yang Allah pilih untuk kita dapat. Kan? Bagi anak-anak yang ada di Wish, ada sedikit benda yang nak sampaikan, mungkin berulang. Mungkin pengolahannya berbeza. Kerana different audience. Sabar-sabar sikit dengan kekurangan pakcik. Berkahwin dengan Maimunah binti Hashim. Dulu belajar kat ini. Dikurniakan 5 orang anak, 3 putri dan 2 putra. Dan 2 orang cucu. Zarih dan Azam. Sekarang ni ana kerja sepenuh masa dengan NGO di Malaysia. Dalam keadaan tulang belakang masih under repair. Dan alignment kena betulkan beberapa bulan sekali. Kena betulkan lepas travelling ni, kena balik ni, kena jumpa balik, kena lots of travelling. Tapi Ana akan cuba, kalau orang tak kenal Ana, cara Ana buat penyampaian adalah curhat. Apa dia curhat ni? Curahan hati. Ana belajar, ada pelajar Ana di kolej tempat Ana kerja tu. Dia pelajar-pelajar Indonesia. Satu hari dia kata, "Pakcik, Ana nak curhat dekat pakcik." Apa dia nak buat kat kita? Dia tahu Ana tak tahu dia tu.
curahannya tidak. Jadi kerana anak bukan sekolah, anak bukan ustaz, anak adalah orang yang sangat-sangat mengharapkan pahala Allah dekat Allah saja. Anak datang dijemput kerana anak tidak ada uzur. Kerana anak terima sebab anak tak ada uzur. Kan? Uzur tua tak juga. Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, setelah dia lambat masuk Islam, kemudian dia dah tua, dah telah pergi perang Yarmouk dan perang-perang lain. Dia berehat sekejap di Mekah. Kemudian dia bagi tahu kepada Abu Sufyan. Dia kata, inilah ketikanya. Abu Sufyan kata, wahai Suhail, untuk apa? Mungkin aku akan bersama anakku Abu Jandal dia. Pergi ke perbatasan Syria. Manalah tahu Allah akan kurniakan aku kemuliaan syahid. Ana ulang-ulang peristiwa Suhail ni tak ada uzur. Kalau sahabat Rasul di usia tuanya tidak puas jadi sahabat, tak cukup jadi sahabat, siapa kita nak menguzurkan diri? Sedangkan kita bukan sahabat Rasul, kita bukan tabi'in, kita tak cukup beramal. Dan kata Abdullah Azam, ubat bagi orang tua adalah jihad, bukan rehat. Barang siapa yang minta rehat sebelum tiba masanya, dia tidak akan dapat rehat di sana nanti. Jadi jangan minta rehat dulu walaupun orang muda. Kalau ada keuzuran, ada kaedah kata, orang yang diberikan rukhsah boleh pilih untuk tidak ambil rukhsah. Maknanya ada keuzuran tapi pilih tak mau ambil keuzuran. Tapi ada rukhsah yang kita patut pilih, contohnya menjamak qasar. Ya? Jadi ini yang anak nak share. Anak nak cuba bawa, ada berapa slot? 2 slot. Sampai besok nak cuba bawa. Mari kita tengok keadaan umat Islam dan keadaan kita. Dan mari kita lalui satu proses yang boleh bina kita. Ana ada satu hajat untuk hidup ana dan nak ajak yang ada dalam dewan ini. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk jadi hamba Allah. Marilah kita berusaha untuk mencintai Allah agar Allah pun sudi untuk mencintai kita. Tak ada benda yang lebih utama. Kalau dengan undergrad, anda tanya soalan, anda ulang balik dan minta maaf tanya juga tu kan. Kalau kita boleh rumuskan, dan anak mungkin kena bangkit kan, sebab lama duduk tak boleh. Nanti sekejap kan akan bangkit balik sebab dia akan, doktor kata tak baik lebih daripada 45 minit ke pun untuk anak duduk lama. Dia bangkit. Flight KL London jauh, lama. Dan kena bangkit, kena duduk, orang ingat anak nak pergi mana ni kan. Duduk, tengok semacam semua orang pun tak kisah kita nak bangkit ke tak pun kan. Tapi itulah. Sebab nanti ada yang biasa tengok ustaz di kuliah pun dia duduk macam ni. Tapi yang tak apa, anak bukan ustaz. Dan kerja anak sekarang ni buat motivasi kat sekolah kan. Jadi motivator ni tak duduk macam ni lah. Dia akan duduk dekat dengan audience dia kan. Sebaik-baiknya. Belajar-belajar buat motivasi. Jadi sebelum anak nak mulakan apa yang anak nak sampaikan, anak nak ajak yang dalam bilik ni menangis. Kalau tak menangis, hati kita keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu, bila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah daku hidup semula di dunia, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak masakan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang sahaja yang mengatakannya sedang di hadapan mereka ada alam barzakh hingga hari mereka dibangkitkan semula. Kemudian apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka, dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanyaan. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahanam. Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang penuh cacat. Sambil dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya? Mereka menjawab, wahai Tuhanku, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, serta kembalikanlah kami ke dunia. Setelah itu, kalau kami kembali lagi mengerjakan kekufuran dan maksiat,
maka sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, diam kamu dengan kehinaan di dalam neraka, dan jangan kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku. Sesungguhnya ada sepuak diri hamba-hambaku di dunia dahulu memohon kepadaku dengan berkata, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa kami, serta berikanlah rahmat kepada kami, dan sememangnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Maka kamu jadikan mereka ejekan sehingga ejekan kamu kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanku, dan kamu pula sentiasa mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini dengan sebaik-baik balasan disebabkan kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berjaya. Allah bertanya lagi kepada orang-orang mereka yang kafir itu, berapa tahun lamanya kamu tinggal di dunia, tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama sehari ataupun sebahagian dari sehari. Maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa. Kalau kamu dahulu mudah mengetahui hal itu, tentulah kamu bersiap sedia. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu tanpa sebarang hikmat, jadi sia-sia? Dan kamu menyangka tidak akan dikembalikan pada kami? Maka maha tinggi Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang tetap benar, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Dan sesiapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama Allah dan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya disediakan Tuhan di sisinya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berjaya. Dan berdoalah, wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan karunia rahmat, sememangnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Kenapa anak kata kena menangis ni? Kita akan berdepan dengan keadaan itu. Pada ketika Allah akan bukakan kitab amalan kita, terbongkarlah segala rahsia hati kita, terbongkarlah kehidupan kita. Tidakkah kita rasa gerun yang segala benda yang kita buat di dunia ni akan Allah tunjukkan? Hari itu akan tetap berlaku. Dan alangkah sedihnya kita, alangkah ruginya pada ketika kita nak merayu pada Allah SWT, Allah kata diam, Allah tak sudi bercakap dengan kamu. Pernah tak kita terfikir Allah tidak akan melayani kita lagi? Pada ketika kita patut merayu-rayu dan minta pada Allah, kita abaikan peluang tu. Sampai sana nanti baru nak merayu, Allah tak melayan. Allah kata dulu dah bagi peluang. Dalam surah Ghafir Allah kata, dulu pada ketika kamu diajak untuk beriman, kamu kufur. Allah beri peluang. Jadi mari kita tengok apa yang keadaan yang berlaku dalam umat Islam hari ini. Jadi anak-anak yang dah dengar hadis ni boleh recap balik kalau tertinggal. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana jadinya kamu nanti apabila golongan wanitamu telah derhaka, pemuda-pemudamu telah berlaku fasik, dan kamu tidak mau berjihad lagi? Sahabat bertanya, apakah yang demikian akan terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, demi Rabb yang diriku dalam genggamannya, bahkan yang lebih dari itu akan terjadi. Sahabat bertanya, apakah yang lebih dari itu lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana jadinya kamu kalau kamu tidak lagi mengajak kepada yang ma'ruf dan tidak lagi melarang yang munkar? Sahabat bertanya, apakah yang demikian itu akan terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana jadinya kamu kalau yang ma'ruf sudah kamu lihat sebagai munkar, dan sebaliknya yang munkar sudah kamu lihat sebagai yang ma'ruf? Sahabat bertanya, apakah yang demikian itu akan terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, demi Rabb yang demikian yang diriku dalam genggamannya,
bahkan yang lebih dari itu akan terjadi. Sahabat bertanya, apakah yang lebih dari itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, demi roh yang diriku dalam genggamannya, bahkan lebih dari itu. Tanya apa dia? Bagaimanakah jadinya kamu apabila kamu telah memerintah orang-orang membuat mungkar? Dan sebaliknya orang yang telah kamu larang berbuat ma'ruf. Dah terbalik sungguh hidupnya. Sahabat bertanya, apakah yang demikian akan terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, demi roh yang diriku dalam genggamannya, bahkan yang lebih dari itu akan terjadi. Sahabat bertanya, apakah yang lebih dari itu lagi yang ya Rasulullah? Nanti Allah akan berfirman, demi diriku aku bersumpah, sungguh-sungguh akan kutimpakan kepada mereka bermacam-macam rupa bencana, sehingga yang paling lembut hatinya akan rasa gelisah menjadi terheran-heran. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Peristiwa ini dah sampai kepada kita. Sampai dah. Hari yang mana orang-orang soleh dihina dan orang-orang fasik disanjung. Kata seorang pendakwa, orang-orang kecil dibesar-besarkan, orang-orang besar dikecil-kecilkan. Bada'ul Islam ghariban fastaja'ulu ghariban kama bada' fatuba lil gharaba. Kata seorang ulama dalam huraikan hadis, Islam datang dalam suasana dagang, dan ia akan datang dagang kali keduanya. Dan beruntunglah mereka yang berpegang kepada Islam pada ketika ianya dagang. Kata Syekh Maghrawi, dia kata, macam mana dagangnya Islam ni boleh berlaku? Dia kata, kita boleh ibaratkan Islam itu umpama a complete picture. Satu generasi menceritakan gambar tu kepada generasi yang kedua, omitting a few details. The second generation transmitting the picture to the third generation, omitting few more details. As the passing goes on, every generation omitting several details, and come a time when you can't see the full picture anymore. So many details have been omitted, you can't see the beauty of the picture anymore. What you see just kelompok rituals yang sudah hilang rohnya pun. Ada orang nampak sudut ni, ada orang nampak sudut ni. Anak ni adalah seorang yang jahat. Satu ketika dulu, masa anak first year dekat universiti, kat USM, anak masih bayangkan lagi Al-Quran dan Sunnah ni, Rasulullah dibekalkan dengan 2 buku. Ni Quran ni Sunnah. Anak tak tahu Quran, anak tak tahu Islam lebih daripada solat, puasa, zakat. Anak tak tahu kenapa anak diciptakan. Kalau orang tanya anak dulu, apa itu ubudiyah? Nama satu masjid di Kuala Kangsar. This is the truth. Anak dapat A, agama, MCE. Dan anak hardly tinggal solat semenjak kecil lagi. Kawan-kawan panggil ustaz. Tapi anak tak kenal. What more to love Allah? Anak tak kenal Rasulullah. What more to love him? Dan anak antara yang baik. Bayangkan kalau baik sejahil itu, hak yang tak baik ni macam mana lah mereka. Mereka telah terputus daripada Allah. Cakap pasal meninggalkan solat,
tak rasa dosa lagi, ana bagi ceramah di merata sekolah. Antara soalan yang tanya adalah, siapa yang solatnya tak cukup 5 waktu, angkat tangan. Agak-agaknya berapa ramai? Give the numbers. Agak-agak 30%, 40%, 50%, 60%, 70 to 80%, at least. Good guess. Di satu sekolah nak beri ceramah, perhimpunan Ma'al Hijrah, cikgu guru semua 1000 lebih. Anak tanya, siapa yang solat dia tak cukup, ataupun siapa tak solat langsung masuk kategori sekali? Almost 90%. Dan mereka gelak. Anak ni angin. Jarang anak ni tak dakwah ni angin. Nangis selalu. Dia kata, anda gelak sedangkan Allah janjikan neraka untuk anda. Anda pasti akan makan buah zakum nanti kalau tak taubat. Patutnya dia pakai magic mungkin kan? Suddenly semua quiet, semua senyap. Ceramah hanya 1 jam tu untung sebab senyap semua. Mungkin ustaz dia pun tak pernah gut macam tu kan? Masuk neraka ni katakan, ini bukan main-main ni. Ini bukan api lighter ke apa kan, mancis ni kan. Allah create neraka untuk khas untuk mencairkan hati yang keras di dunia. It's not a test, it is a punishment. There is no more mercy dekat akhirat. Kerana Allah create neraka untuk rebus orang. Kecuali orang masih ada iman, dia ada berada keadaan suspended. Mati tak, hidup tak. Kerana Allah sayang, ada iman ada lagi dalam hati. Dia macam kena operate dalam keadaan abuse. Dia rasa sakit tapi Allah kontrol sakit dia. Sebab Allah masih sayang orang yang beriman. Ini bukan kata-kata anak tak bagi references, anak tak buat cara akademik lah kan. Kalau kita tengok kitab Tazkirah Imam Qurtubi kan, pasal surga dan neraka. Anak bagi ceramah di parenting kan. Anak kata tugas kita ni adalah hantar anak ke syurga, otherwise dia masuk neraka. Bagaimanakah keadaannya kita ni? Cakap pasal tema tadi apa? Bahagia. Mungkin tak kita bahagia kalau salah seorang daripada anak kita tercicirkan apa? Mungkin tak? Anak bagi contoh selalu. Anak kata, ni selalu biasa, bukan selalu orang Kelantan. Kelantan selalu ni. Buat selalu. Ada duduk Kelantan Padang. Jadi anak kata kalau kita balik kampung, kereta Myvi je, anak 5, ada orang yang akan kena tinggal. Tak? Anak cakap kan anak waris ni, anak dramatize sikit. Dah pack barang semua kan? Okey, semua masuk kereta, Abang dengan Abang tinggal. Mak dah sediakan lemak, sediakan ketupat untuk 3 hari ni, semua dah ready dah kan? Just microwave ada, panaskan ya? Kemudian anak tanya mak, macam mana rasa anak yang tinggal tu? Mak lebat dah tak? Dah? What if mereka bukan tinggal kat rumah, mereka tinggal kat neraka? You can never be happy. You can never be happy. Urusan anak adalah urusan syurga neraka. Dan urusan anak, urusan tanam iman kat dia yang last until dia die.
bukan kita dah. Hendaklah kamu bimbang, kamu meninggalkan zuriat kamu yang berada dalam keadaan lemah. Orang yang ekonomi dok kata lemah ekonomi ke apa, takut orang Melayu lemah. Lemah ekonomi, tak ada makan, last kali mati je. Lemah iman sehingga hilang iman, masuk neraka. Dan anak nak cerita di sini, apa yang urgent lah, kita sedang hidup dalam suasana mengikis iman kita dan mengikis iman anak kita. Minta maaf, kita mungkin ada different political opinions. Anak tak takap politik. Seluruh dunia sekarang dalam suasana iman sedang dikikis. Walaupun di sekolah, mana ada budak umur 3 tahun dah pandai apa dia? Namtai. Oppa Gangnam Style. Sedangkan remaja kita tak kenal Rasulullah. Pergilah di mana-mana pun. Anda ask kumpul undergraduate kat sini semua ni. Ask them anything about Rasulullah. How much do they know? Kalau anda tanya, ada berapa surah dalam Quran? Ramai tak tahu tu. Tu saya nak sebut susunan surah satu-satu. Randomly lah, ada berapa sebut-sebut nama surah. Agak-agaknya lulu tu. Pak mentua anak pegawai pendidikan. Anak kata budak-budak sekarang ni dah tak kenal Islam. Cannot be Rusdi dia kata. They have undergone 11 years of education. Baik sangka orang bidang pendidikan ni kan. Anak kata dia, bapak pergi, dia duduk Johor Bahru. Dia kata bapak pergi kat bandar Johor Bahru tu, pergi tangkap 10 orang. Bukan tangkap lah kan. Go and ask any 10 of them. Will you expect them to say the most important person in their life is Rasulullah SAW? Agak-agak macam mana? Out of 10 tu, berapa orang yang kata the person I really love adalah Rasulullah, and I give my life untuk Rasulullah? Agak-agak berapa orang? Anak kita sendiri pun, how much do really know tentang Rasulullah? Anda check undergraduate, anda pergi universiti bagi ceramah, anda kata siapa yang bukti dia cinta Rasulullah ada satu kitab sirah di rumah dan dah baca habis. Ni di UAE ni, penggerak dakwah. None of them, yang mana ada tu 20-30 orang tu, none of them have completed satu kitab sirah. Ini penggerak. And what proof do you have? What can you show that you love Rasulullah? You don't even know them, not know him. You don't even bother to know him. He's just a historical figure. He used to live 1,400 years ago. Yes, he's the prophet. There's nothing to do with me now. Kalau dia tak cakap pun begitulah hidup dia kan. Macam mana Rasulullah senyum, macam mana Rasulullah berpakaian, macam mana, apa tugas Rasulullah. Dan orang yang duduk sini dan besar anak sini, jangan rasa alam sangat. Oh sini teruk. No, Malaysia just as bad. In fact, worse maybe. Anak balik daripada England, ada ustaz tanya soalan buat kursus parenting. Cik Rosdi, pengalaman di England macam mana? TV ni semua, mesti sana teruk lagi. No. Threshold dia pukul 9 tu, before 9 tu still okay lagi. Malaysia dah, tak ada kawalan. Tak. Nampak tak? Anak tak boleh cerita. Anak tak mau cerita pasal, kalau anak go into undang-undang ke apa nanti orang anak cakap politik. Kita go benda-benda ni, tanda-tanda keimanan ni saja. Solat tu dah tak terjaga. Ramai tahu baca Quran tapi tak baca Quran. Anak pergi surau, anak tanya, siapa yang ada target khatam Quran 3 bulan sekali, 4 bulan sekali ke apa? Kalau ada pun less than 5%. Setuju tak?
yang regularly khatam Quran, bukan hafal Quran, bukan baca tafsir, baca saja, tapi regularly dia khatam. Kalau nak kata yang simple, tak khatam pun, siapa yang baca Quran sekurang-kurang 2 muka surat tiap-tiap hari? Di kalangan remaja kita berapa ramai agak-agaknya? Tak pernah miss Quran every day, walaupun minimum 2 muka surat. Agaknya ramai tak? Tak. They have detached themselves from Allah. They have detached themselves from Rasulullah. They have no relationship dengan Islam at all. Agree tak dengan? This is dan parents pun hardly have attachment dengan Allah pun. Kita sibuk kan? Sibuk. Anak masa duduk Ipoh 22 tahun kerja. Sebelum tu memang orang Ipoh pun. Anak tak pernah tahu pasal jam, pasal orang sibuk kerja. Anak duduk Perlis lagi tak ada rasa. Duduk Kelantan pun tak rasa. Anak duduk Selangor, keluar sebelum subuh kan. Balik dekat-dekat maghrib atau lepas maghrib. In between tu anak growing like wildflowers. Dah. Tak ada terbiar. Everything privatized. Mula dengan pengasuh Indon. Kan? Apa kabar kalian? Sihat-sihat saja. Kan? Pokoknya kan. Pentingnya kita tak tahu kan. Anak tidak menghina Indonesian meat. Tapi you privatize everything. Dan dia ternak. Kita menternak anak kan. Beri makan, beri minum, jaga kebersihan. Kan macam orang jaga kandang lembu. Anak bagi ceramah kat sekolah kat Selangor. Pengetua dia kata, Cik Rusdi akak lepas ni cikgu-cikgu perempuan ni tak jawatan. Why you make us so guilty terkerja? Seorang cikgu kata, anak punya kerja bukan nak pergi suara, bukan nak ambil orang feel guilty. This is the fact. Sometimes the fact is very painful. Kan? Tak boleh nak dapat kedua-duanya. Kerana orang teramai tertipu, termasuk dengan ustaz-ustaz cerita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dunia hasanah ni ada rumah besar, dia kata. Sebut kat anak, mana ulama yang hidup mewah begitu? Sayyidina Umar bin Khattab bila pergi rumah Abu Ubaidah Jarrah di Damsyik, nangis dia. Nangis sebab apa? Tak ada benda di rumah, ketua turus tentera. Ada mangkuk, ambil uduk, ada pinggir dulang untuk makan, ada tikar buat lapik tidur, lembing, perisai, pedang banyak. Semoga Allah berkati kamu ya Abu Ubaidah. Umar menangis sebab apa? Inilah produk terbiah Rasulullah. Pada ketika peak of dia punya kuasa, as simple as masa dia di Mekah. Bilalah kita akan dapat jadi orang begitu balik? Keduanya bukan bila. Mau tak kita jadi orang begitu? Mau tak kita lalu proses yang boleh jadikan kita, kalau tak macam mereka pun in the making. Kan? Mati pada ketika sedang berusaha. Nah, kalau anak nak seksa lagi, anak baca sikit. Kata Kurang Murad, seorang director Islamic Foundation dulu, dekat Leicester. Jalan menuju, ini anak terjemah English, dia tulis English kan. Jalan menuju Allah hanya akan diterangi apabila seorang itu meletakkan Allah sebagai tunjang dalam hidup dia. Allah is the center of